Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Apa motif serangan berterusan Akmal Saleh terhadap Antonello? Ada yang mula bertanya, Akmal Saleh ini nak tubuh parti baru selain UMNO kah? Ada juga yang menyatakan bahawa adakah Akmal Saleh akan keluar daripada parti perikatan daripada UMNO ataupun keluar saja terus daripada parti gabungan perpaduan. Ini karena tindakan-tindakan Akmal Saleh yang sering kali menembak kaki sendiri, sering kali menyerang kawan sendiri dalam kerajaan perpaduan. Kan lebih baik Akmal Saleh cari musuh politik yang betul. Ini tidak, balik-balik nak tembak rakan sendiri, khususnya daripada DAP, yaitu Antonello. Rata-rata pemimpin pemuda DAP mempersoal motif di sebalik tindakan Ketua Pemuda UMNO, Akmal Saleh, membuat serangan terhadap Menteri Pengangkutan Antonello yang merupakan rakan dalam kerajaan perpaduan. Justru kepada saudara Akmal, apa niat sebenar saudara mencetuskan polemik yang tidak berkesudahan ini? Adakah saudara benar-benar ikhlas ingin membela negara, nama agama, bangsa dan negara? Atau saudara hanya ingin sibuk menagih perhatian dengan menyerang pemimpin-pemimpin utama negara? Tepuk dada tanya selera, kata mereka. Jadi saya khawatir kalau pemimpin muda seperti Akmal hanya sibuk mengejar nama. Jadi tugas untuk membina negara ini perlu diserahkan kepada siapa? Soal naib Ketua Pemuda DAP Kebangsaan Raja Ahmad Iskandar Fares. Terdahulu, Antonello menyatakan beliau tidak mahu membelas serangan terbaru Akmal, memandangkan Akmal bukanlah pemimpin kanan parti. Setiausaha Kebangsaan Lim Chun Weng juga menyokong pendirian yang diambil Antonello. Sekiranya Setiausaha Agung Antonello memberi respon kepada setiap kenyataan Akmal, ia ibarat tiada titik nokta, bertengkar tanpa kesudahan. Tambahan pula, Akmal sebagai seorang junior dalam politik perlu lebih rendah diri. Saya bersetuju bahawa sebagai Menteri Kabinet, Antonello mempunyai tanggungjawab yang lebih penting. Fokus beliau adalah isu-isu berkaitan dengan kebajikan rakyat dan bukannya Akmal. Kita boleh lihat di bawah kepimpinan Saudara Loke Siok Fo, Kementerian Pengangkutan telah melaksanakan beberapa dasar baharu seperti pas bulanan tampahan pengangkutan awam MY100 dan MY50 dalam dasar pendisiplinan JPJ. Dasar-dasar ini dengan jelasnya telah memudahkan hidup rakyat. Saya ingin menegaskan bahawa melaksanakan dasar sebegini lebih membawa manfaat pada rakyat dan negara berbanding membalas retorik kosong Akmal. Lim turut memberikan perikatan kepada Akmal. Akmal usah politikkan setiap isu dan membesar-besarkan isu perkauman. Ia akan mencetuskan perpecahan dan akhirnya akan merugikan semua. Saya memahami bahawa ia akan bawa imej pejuang bangsa kepada Akmal, tetapi ia turut juga akan menggadaikan keharmonian masyarakat. Malaysia baru saja keluar dari kemelut politik di mana kita tukar 3 Perdana Menteri dalam 4 tahun. Rakyat baru saja menikmati kestabilan politik dan Akmal perlu membuang pandangan negatif dan henti melihat isu dari sudut perkauman dan politik. Sebaliknya, beliau harus lebih fokus kepada pencapaian pemimpin kerajaan perpaduan. Sebagai sebahagian daripada anggota kerajaan perpaduan dan juga anggota pentadbiran kerajaan Melaka, Akmal perlu memainkan peranan dalam kerajaan untuk menerangkan dasar yang telah dilaksanakan, katanya dalam satu kenyataan. Ketua Biro Dasar Awam Kebangsaan Jason Ng Tien Yong pula mahu Akmal bercermin diri sebelum menyerang pimpinan Parti Kawan. Sebagai Ketua Pemuda UMNO dalam sebuah parti memerintah serta sebagai seorang exco di Melaka, Dr. Akmal Saleh patut bertindak lebih matang dan rasional dalam berpolitik dan mengemukakan dasar yang membina dalam bidang tugasnya. Sebaliknya, beliau lebih suka bersekongkol dengan ahli pembangkang dan mengeluarkan kenyataan yang tidak wajar terhadap Menteri Kabinet Kerajaan Perpaduan serta merendahkan pemimpin rakan parti. Saya menasihatkan YB Akmal Saleh
Sebelum mengkritik pemimpin lain sebagai sombong, sila melihat ke dalam cermin kerana YB Antony sebagai seorang menteri dan pemimpin politik yang berpengalaman sedang memberi teladan di mana yang baik harus memberikan tumpuan pada tugas hakiki seorang anggota pentadbiran. Dr. Akmal Saleh merupakan ahli Exco yang bertanggung jawab ke atas pembangunan luar bandar, keterjaminan makanan pertanian di Melaka. Namun jarang sekali kita mendengar beliau mengemukakan pandangan yang konstruktif berkenaan dengan tugas beliau. Oleh itu, jika beliau tidak berminat untuk menjalankan tugas sebagai Exco Melaka dan sebaliknya hanya ingin meraih publicity politik murahan dengan mengkritik pemimpin rakan parti, lebih baik beliau menarik diri dari kerajaan dan menjadi seorang ahli dewan backbenchers, kata Eng yang juga Adun Astaka menerusi hantaran Facebook. Timbalan Setiausaha Publicity Kebangsaan Pang Syok Tau merangkap Adun Kuala Kubu Baru menasihatkan Akmal supaya lebih bersabar dan tidak melata. Kestabilan politik dan sosial negara adalah elemen utama bagi memastikan keberkesanan usaha kerajaan madani dalam memenuhi dan memulihkan ekonomi serta membawa kemakmuran kepada semua rakyat Malaysia. Saya menyeru agar semua pihak, khususnya pemimpin muda, memberi fokus kepada agenda perpaduan nasional dan menghentikan permainan politik yang boleh merugikan rakyat serta negara. Sebagai pemimpin muda seperti saudara Dr. Akmal, saya menasihatkan ahli Dewan Undangan Negeri Merlimau itu supaya lebih bersabar dan tidak melata hanya kerana saudara antinolog tidak memberi perhatian kepadanya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pas usah mimpi calon jadi Perdana Menteri, kata Zaid Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, isu yang panas sekarang ini membabitkan parti gabungan Perikatan Nasional ialah tentang calon Perdana Menteri mereka. Ada netizen menulis sekarang ini mereka sibuk pula mahu mencuba nasib nak jadi Perdana Menteri. Ada netizen kata, aduh Perikatan Nasional ni dah kenapa? Jauh lagi PRU 16. Nak menang pun susah, jauh lagi nak mahu PRU 16. Sudah sibuk pula mereka nak mencatur siapa mau jadi Perdana Menteri. Itulah yang disebut oleh penganalisis politik dan juga netizen. Kata mereka, PN ini dah terlalu kemeruka nak jadi berkuasa semula, dah kemeruka nak menjadi Perdana Menteri sampai jauh lagi pilihan raya dah mula bercakap tentang pilihan raya pula, tentang Perdana Menteri pula. Aduh, jadi hari ini kita melihat banyak netizen yang mula menegur tindakan-tindakan ini. Pas usah mimpi jadi calon Perdana Menteri, kata Zaid Ibrahim. Pas tidak usah menanam angan-angan merebut jawatan Perdana Menteri sekiranya PN menang dalam pilihan raya umum yang akan datang, menurut Zaid Ibrahim. Bekas Menteri Undang-Undang itu berkata, negara memerlukan seorang pemimpin yang berani berjihad melawan rasuah, tetapi tidak yakin PAS mampu melakukan perkara tersebut. Mereka hanya akan mengejar sasaran yang mudah seperti kedai fodi, pusat urut, kedai arak dan kedai babi Cina, serta panggung wayang yang tidak memasang lampu, katanya pada satu kenyataan hari ini. Zaid juga berkata, walaupun terdapat ramai pemimpin PAS yang berkelayakan untuk menjadi Perdana Menteri, mereka tidak sesuai atau tidak mempunyai peluang untuk menang. PAS, parti yang hanya menarik sokongan orang Melayu di utara Perak, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Mereka tidak mendapat sokongan di tempat lain. Jadi tidak berfaedah bagi PAS untuk bermimpi menjadi Perdana Menteri. Melainkan sudah tentu PAS bersedia untuk mengambil tindakan keras terhadap penjawat awam yang rasuah, tambahnya. Tanpa mengira siapa atau parti mana yang berkuasa, Zaid berkata, tiada pemimpin semasa yang bersedia untuk menentang kartel-kartel. Kartel beras, baja, pekerja asing, penyeludupan rokok dan manusia, minyak masak, pekerja migran dan mereka yang mengeluarkan EPI yang tidak perlu untuk keuntungan segera. Individu yang layak mendapat sokongan sebagai Perdana Menteri itu orang yang bersedia menangani rasuah sebenar
bukan indeks persepsi rasuah. Untuk itu kita perlu menangani penjawat awam yang rasuah. Di negara kita, kita telah menghantar Perdana Menteri dan ahli politik atasan ke penjara. Tetapi adakah kita melakukan perkara yang sama kepada penjawat awam yang tertinggi? Tidak, kita memindahkan mereka ke jabatan lain. Hentikan pengeluaran EPI untuk pelbagai perniagaan dan perdagangan hamba dan dakwa penyalahgunaan di mahkamah, bukannya memindahkan mereka ke jabatan lain, katanya lagi. Tanpa berselindung, Zaid berkata, Malaysia mempunyai terlalu banyak sida-sida politik yang menghalang pembasmian rasuah. Kita ada jihad terhadap halwat tetapi tidak terhadap pentadbir yang rasuah, tambahnya. Sebelum ini, Malaysia kini melaporkan Mursidul Ampas Hashim Jasin berkata, parti itu lebih layak meneraju PN. Dia juga menafikan PAS menamakan pengerusi PN Muhyiddin Yassin untuk menjadi calon Perdana Menteri. Gerakan kemudian mengingatkan PAS bahawa Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu merupakan calon yang paling layak untuk menjadi poster boy Perikatan Nasional. Saudara, apalah pendapat anda untuk isu kali ini? PAS jangan bermimpi menjadi Perdana Menteri, kata Zaid. Adakah anda juga setuju? Paling panas sekali, Zaid kata, PAS tidak usah menanam angan-angan merebut jawatan Perdana Menteri sekiranya PN menang dalam pilihan raya umum yang akan datang. Bekas Menteri Undang-Undang itu berkata, negara memerlukan seorang pemimpin yang berani berjihad melawan rasuah tetapi tidak yakin PAS mampu melakukan perkara tersebut. Kata beliau, PAS hanya akan mengejar sasaran yang mudah seperti kedai fodi, pusat urut, kedai arak dan kedai babi Cina, serta panggung wayang yang tidak memasang lampu, katanya dalam satu kenyataan. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.